kami datang kuliah Ustaz kan selalu ulang-ulang. Maka selagi itulah kami boleh ingat apa yang diajar, insya-Allah dengan izin Allah. Baik tuan-tuan puan, sebelum kita teruskan mat yang ke-8 dan ke-9, cuba puan-puan Ustaz nak dengar sekali lagi 7 hukum mat yang kita dah ulang kaji setakat ini. Yang pertama, mat apa? Mat asli 2, 3, mat iwad 4, adik disukul 5, mat badal 6, wajib mutasil 7. Laju je jawab soalan Ustaz. Pasal apa? Nota dah ada dekat depan mata kita. Tinggal kita baca. Tetapi di sebalik kita baca tu, fahamkanlah setiap hukum mat itu ada harakat yang tersendiri ataupun tertentu. Puan-puan perasan tak? Setiap hukum mat ada yang sama harakat, ada yang berbeza harakat. Betul? Baik, sebelum saya izinkan masuk mat yang ke-8 dan ke-9, Ustaz nak tanya bab harakat, boleh tak? Okey, Ustaz sebut nama hukum mat. Tuan-tuan khabar kat Ustaz berapa harakat kena baca je. Okey, dengar molek-molek. Yang pertama, Ustaz sebut mat asli. Oh, 2 harakat. Mat lin 2, 4, 6. Tengok rujuk nota Ustaz. Mat iwad. Mat badal. 2, 4, 6. Mat badal. 2 saja Ustaz lompat sikit tu perempuan. 2 harakat. Mat arid disukun. Ui, pandai. Mat jaiz munfasil. 4 atau 5 harakat ketika wasal. Dan lagi satu, mat wajib mutasil. 4, 5 harakat ketika wasal. 6 harakat ketika wakaf. Kena jelaskan begitu. Jadi tuan-tuan perempuan, itulah yang kita kena faham. Dan kalau rasa tak faham, tuan-tuan kena dengar banyak kali. InsyaAllah lama-lama kita faham hukum mat tersebut. Ya. Jadi setiap hukum mat, kata ulama' yang saya belajar dulu, kata tok-tok guru saya, yang paling penting pertama nama dia. Yang kedua, puan-puan kena tahu dia punya nilai harakat bagi setiap mat yang kita jumpa dalam Quran. Satu lagi. Yang kedua, tuan-tuan puan tahu tak? Setiap hukum mat tu ada yang berlaku ketika wasal. Ada yang berlaku ketika wakaf. Ada pula yang boleh berlaku ketika wasal dan wakaf. Cuba Ustaz sebut nama mat. Tuan-tuan bagi tahu Ustaz, bilakah dia berlaku? Mat asli. Wasal dan wakaf. Mat asli boleh berlaku ketika wasal, boleh berlaku ketika wakaf. Confirm. Mat lin, wakaf aja. Selagi tak wakaf tak boleh jadi mat lin. Mat arid lisukun, wakaf aja. Pandai. Mat iwad, wakaf juga. Mat badal, mat badal. Sebut salah. Wasal ke wakaf? Wasal. Tuan-tuan pula wakafnya. Mat wajib mutasil. Wasal dan wakaf. Mat jaiz munfasil. Wasal. Alhamdulillah. Daripada mana dapat jawapan tu? Daripada nota lah Ustaz lah. Jadi tuan-tuan perempuan, Allahu Akbar. Beruntung tuan-tuan ada nota sampingan belajar. Dulu masa saya belajar tak ada. Ustaz saya bagi nota sampingan. Pandai-pandailah kamu bawa diri. Dan ada pensyarah saya kata, kalau kamu nak nota sampingan, nak ilmu lebih, kamu pergi library, kamu baca kat library tu banyak buku-buku lama-lama yang kamu boleh rujuk di sana. Perempuan. Tapi saya tak tergamuk lah nak buat begitu pada tuan-tuan perempuan. Itu sebab Ustaz buat nota ringkas untuk memudahkan tuan-tuan memahami segala hukum mat yang kita dah belajar. Baik, hari ini kita terus masuk kepada mat yang ke-8 yang kita sebut namanya dengan mat silah qasirah. Sebut? Oleh kerana tuan-tuan ni baru first time ulang kaji dengan Ustaz, maka ada baiknya Ustaz tulis something kat whiteboard dan mungkin ada nota-nota tambahan yang mungkin sebelum ini Ustaz tak pernah tulis, puan-puan boleh salin daripada whiteboard yang Ustaz tulis ni, ya, insya-Allah. Baik, jadi sekarang ni kita nak masuk mat yang ke-8 iaitu mat silah qasirah. Oh ya, tuan-tuan ingat tak dia ada nama lain tau. Juga disebut sebagai mat silah sugra. Sebut? Tak ada kat situ. Puan-puan catatlah sendiri. Ataupun mungkin sebelum ni kita dah catat ya. Jadi puan-puan ada setengah ulama' disebut mat silah qasirah. Namun begitu ada pula setengah ulama' sebut mat silah sugra. Sebut? Mana-mana boleh berlaku. Mana yang puan-puan senang ingat? Mat silah qasirah. Baik. Tak ada masalah. Tapi kalau ada mana-mana ustaz menyebut mat silah sugra pun betul juga. Samalah tu hukumnya. Baik tuan-tuan puan, macam biasa. Setiap hukum mat mesti ada huruf matnya. Berapakah huruf mat silah qasirah? Huruf matnya 2, iaitu waw kecil, ya kecil. Sekali lagi diulang, huruf matnya 2, apa dia? Waw kecil, ya kecil. Tengok ni. Waw kecil, ya kecil. Kalau waw kecil bentuknya macam ni lah tuan-tuan. Waw tu dikecilkan. Kalau ya bentuknya V
V berbaring macam ni. Huruf V berbaring ataupun V yang tidur macam ni. Itulah namanya ya kecil. Jadi sekali lagi diulang, berapa huruf mat silah qasirah ji? Dua. Apa dia? Ya kecil. Pandai, alhamdulillah. Ustaz, maknanya nanti dalam Quran tak ada waw besar, tak ada ya besar lah Ustaz untuk mat silah qasirah. Ya, tak akan jumpa. Puan-puan tak akan jumpa dia guna waw besar ataupun ya besar. Okey, lulus. Seterusnya, berapa nilai harakat bagi mat ini? 2 harakat aja. Tengok, 2 harakat saja. Dan berlakunya ketika bila je? Wasal. Maksudnya kita kena sambungkan bacaan, jangan berhenti. Kalau berhenti maka tak jadilah mat ini ya. Baik, mari kita lihat bagaimana step by step untuk menjadi mat silah qasirah. Okey, tengok ada berapa step? Ada berapa step? Ada 3 step. Okey, step yang pertama ikut dalam satu kalimah terdapat huruf mat waw kecil sebelumnya ha dhamir berbaris satu di depan. Okey, Ustaz tulis kat sini ya. Cara nak kenal dia macam mana? Cara mengenali. Okey, tuan-tuan, step yang pertama kita kena sebut dalam satu kalimah dulu ya, dalam satu kalimah. Maksudnya dalam satu perkataan ya tuan-tuan ya. Dalam satu perkataan mesti ada yang pertama huruf mat waw kecil. Tengok ni. Waw kecil sebelumnya ada apa? Ni waw kecil huruf mat ni sebelumnya ada apa ji? Ha dhamir. Kena ingat, ha dhamir dalam Quran ada berapa bentuk? Ada 4 bentuk. Bentuk yang pertama bersimpul ji. Macam ni. Bentuk yang kedua simpul atas ke bawah. Bentuk yang ketiga kepala zirafah. Bentuk yang keempat bulat. Jadi daripada 4 bentuk ni, bentuk mana yang akan digunakan untuk mat silah qasirah? Bentuk yang ketiga dengan yang keempat. Ni kepala zirafah Ustaz sebut. Puan-puan nak sebut kepala ular ke apa terpulang lah tuan-tuan. Janji bentuknya rupanya macam ni ya. Ni kepala zirafah dengan yang bulat. Maknanya nanti tengok ni. Dalam satu kalimah, step yang pertama waw mati sebelumnya ha dhamir. Tengok, dia gunakan bentuk ini saja. Bentuk yang ni tak ada dalam Quran. Maksud Ustaz tidak digunakan pada mat silah. Kalau puan-puan jumpa bentuk ini maka dia merujuk kepada hukum mat lain. Dia bukan mat silah qasirah ataupun mat silah tawilah sebentar lagi ya. Okey, sekali lagi diulang. Dalam satu kalimah terdapat huruf mat waw kecil sebelumnya ha dhamir berbaris satu di depan. Ingat tuan, bila jumpa huruf matnya waw kecil, sebelumnya mesti ha dhamir. Ha dhamir itu mesti baris satu di tak akan jumpa bawah, tak akan jumpa di atas, mesti di depan. Ini ketetapan yang sudah ada dalam Quran nanti. Okey. Tuan-tuan, ini step yang pertama. Step yang kedua. Step yang kedua pula, cuba tengok nota Ustaz. Step yang kedua. Huruf ini ya kecil ya. Huruf ya kecil sebelumnya. Sebut ya kecil sebelumnya. Ha dhamir berbaris satu di bawah. Senanglah. Maknanya huruf ya kecil ni ya mati tau. Ya mati sebelumnya, ha dhamir sebelumnya baris satu di bawah. Ini dah adalah step yang kedua untuk mengenal mat silah qasirah. Dan step yang ketiga, kalimah itu diwasalkan. Senang aja. Diwasalkan tu maknanya kita jangan berhentilah, kita sambungkan bacaan. Dan tuan-tuan puan, ada berapa step nak jadi mat silah qasirah? 3 step. Dan contoh yang paling simple begini tuan. Contoh yang paling simple. Kalau tuan-tuan boleh baca yang ni, sat lagi dalam nota, no problem. Tak ada masalah nak bacanya. Okey, contohnya gini. Lahu ataupun duhu. Okey, tuan-tuan. Tengok depan dulu sebelum kita baca dalam nota. Tengok ni. Lahu. Duhu. Senang ke susah nak baca? Senanglah Ustaz. Sekali lagi baca. Lagi? Pandai. Persoalannya, di manakah mat silah qasirah kita? Di mana? Dekat hu ni. Ustaz gariskan ya. Hu. Dekat sini? Hu juga. Pandai. Mana puan tahu? Jawablah cukup syarat. Cukup syarat. Di mana? Bukankah dalam satu kalimah ada huruf mat waw? Sebelumnya ada ha dhamir? Betul lah tu. Dan puan-puan kalimah tu diwasalkan, maknanya tuan-tuan kena baca semua baris yang ada pada tulisan. Sekali lagi dia ulang. Lahu.
duhu. Jadi yang tuan-tuan nak sebut hu tadi 2 kali, itu namanya maksilah qasirah. Dibaca berapa harakat? Dan berhati-hati, jangan tuan-tuan baca pendek pula. Ustaz, lahu, duhu, tak boleh. Kalau itulah gamaknya, bacaan kita hukumnya berdosa dan haram. Sebab tuan-tuan sudah buang huruf mat dekat sini. Satu huruf mat kata ulama nilainya 2 harakat. Berapa harakat je? 2 harakat. 2 kiraan dah 1, 2. Jadi sekali lagi baca. Jadikan bacaannya maksilah qasirah. Lagi satu. Betul, pandai. Boleh mengajar. InsyaAllah. Alhamdulillah. Tuan-tuan. Dan kalau ditanyalah huruf matnya apa kat sini? Waw kecil. Waw kecil. Jangan waw saja. Nanti ingat anak cucu ingat waw besar pula. Waw kecil itu tuan-tuan. Ya, okey. Lulus contoh yang ini. Bagaimana dengan huruf matnya ya pula? Okey. Senang saja contohnya. Contohnya begini. Bihi ataupun dihi. Senang aja. Tengok saya baca. Bihi, 2 harakat. Bihi. Yang ni dihi. Sekali lagi. Ui, pandai alhamdulillah. Ni kalau ajar nak cucu di rumah, no problem, mereka boleh ikut tuan-tuan. Tak ada masalah. Sebenarnya hukum mat ni, hukum tajuk ni ada yang mencabar, ada yang senang tuan-tuan. Macam ni senang lah, tak ada masalah. Ya, kalau payah juga, maknanya something wrong pada kita lah. Sebab apa? Susah benar nak memahami. Sebenarnya kaedahnya begitu mudah, di mana nampak tak dalam satu kalimah ni ada huruf mat ya, yang kecil, sebelumnya apa? Hadamir, baris satu di bawah. Dan kalimah tu diwasalkan cukup syarat lah untuk jadi mat silah qasirah maupun maksilah sughra. Okey, tuan-tuan. Jadi setakat ni faham tak cara bacaan yang ni? Faham? Okey, kalau faham yang ni tengok dalam nota ustaz pula. Tengok banyak contoh di bawah tu. Contoh yang sebelah kanan, baca dalam nota ustaz. Ta'khudhuhu. Mana bunyi mat silah qasirah kita? Hu, pandai. Ghairuhu. Mana mat silah qasirah? Hu juga. Kalau apa-apa boleh garis. Kalau tak boleh tak mengapa. InsyaAllah kami faham ustaz. Qawmahu. Sama jugalah hu itulah mat silah qasirah. Dan yang terakhir innahu. Itu semua mat silah qasirah lah dekat hu tadi ya. Tuan-tuan, kalau ustaz tanya 4 contoh tadi, apakah huruf mat padanya? Waw kecil. Pandai. Lulus. Tengok pula sebelah kiri. Kita guna ya kecil pula. Ibadihi. Mana mat silah qasirah kita? Hi, pandai. Min ba'dihi. Sama juga, hi itulah mat silah qasirah kita. Kemudian, liqaumihi. Mana mat silah qasirah? Hi. Dan terakhir, bihi. Hi itu jugalah mat silah qasirah. Dan kalau ditanya, apakah huruf mat bagi 4 contoh tadi? Ya kecil. Jawab ya kecil. Jangan ya saja tuan-tuan. Sebab ya ni ada 2 bentuk, besar dengan kecil. Jawab ya kecil ya. Okey, lulus. Setakat ni okey tak? Tahu tak cara nak baca mat silah tadi? Boleh ustaz. Ustaz, insya-Allah tak ada masalah, kami boleh baca sendiri di rumah ya. Okey. Tapi kan tuan-tuan dan puan, bukan semua kalimah ni kita baca wasal. Kadang kita ni habis oksigen. Tak ada nafas tuan-tuan. Maka boleh tak kalau kita berhenti pada kalimah ini? Boleh, tapi cara berhentinya begini tuan. Tadi kita baca lahu, betul? Bila wakaf jadi lah, sebut lah. Maka kata ulama tak ada mat apa-apa. Kenapa tak ada mat apa-apa? Sebab kita baca pendek tadi dan tak cukup syarat untuk jadi mat silah. Jadi sekali lagi diulang. Tadi asalnya kita baca lahu, betul? 2 harakat mat silah. Tapi kalau berhenti je lah. Kalau yang ni pula duhu, kalau berhenti pula dah pula. Duh lah tuan-tuan. Allahu Akbar. Terkejut ustaz dengar dah pula. Tuan-tuan jangan kan ustaz tukar kelas ni jadi kain ikrah nanti tuan-tuan perempuan ya. Duhu bila wakaf jadi apa? Duh. Tak ada dah tuan-tuan. Allahu Akbar. Bihi. Kalau wakaf jadi apa? Bih saja. Pandai. Dihi. Ui, pandai belaka. Alhamdulillah. Maknanya kita ni bukan tak pandai. Pandai. Cuma lupalah ustaz. Dah lama dah kami tinggal ustaz. Dah berpuluh tahun dah. Mojo ada kelas kita ni, dapatlah kita ulang balik, refresh balik apa yang kita lupa sebelum ini. Jadi puan-puan, kesimpulannya, kata ulama, perhatian. Jika
wakaf, maknanya jika kita berhentikan pada kalimah ni tadi, maka apa yang berlaku? Maka tiada hukum mat. Seperti mana yang Ustaz tulis dalam nota Ustaz, ya, tiada hukum mat. Baik, maknanya kalau nak jadi mat silah, kita kena baca wasal. Sekali lagi, cuba jadikan mat silah qasirah semuanya. Lahu, lagi duhu, terus lagi satu. Sekiranya kita wakaf, lahu jadi lah, duhu jadi, bihi jadi, dihi jadi. Oi, pandai, alhamdulillah. Inilah ceritanya maksilah qasirah. Tapi kena ingat, maksilah qasirah hanya berlaku ketika wasal sahaja. Okey, tuan-tuan puan, macam mana kita nak ingat maksilah qasirah selalu dalam diri kita? Macam mana nak ingat? Maka Ustaz dok fikir begini. Tuan-tuan rajin tak baca ayat kursi? Rupa-rupanya dalam ayat kursi ada maksilah qasirah tau. Siapa tahu ada berapa? Ada 3. Kat mana? Okey, tak apalah tuan-tuan. Ustaz tulis kat sini ya. Okey. Dalam ayat kursi ya, ayat kursi ni puan-puan tahu tak? Diambil daripada surah Al-Baqarah ayat 255. Ya. Puan-puan, ayat kursi ada berapa ayat? Satu je lah ayatnya, tidaklah banyak. Yang kita berhenti itu bukan bilangan ayat. Yang kita baca sebenarnya satu ayat tapi 7 atau 8 kali berhenti, bergantung kepada cara bacaan kita. Rupa-rupanya dalam ayat kursi terdapat beberapa contoh maksilah qasirah. Contohnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu. Perasan tak Ustaz sebut apa tadi? Ta'khudhuhu. Ta'khudhuhu. Tuan-tuan kena ambil tahu ni. Ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Itu maksilah tawilah lagi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Maknanya di sini dalam ayat kursi ada berapakah maksilah qasirah? 3. Cuba kita sebut kalimahnya. Ta'khudhuhu lahu duhu. Ini semua namanya maksilah qasirah. Balik rumah cerita pada keluarga, pada anak cucu, insya-Allah kita sampai bila-bila boleh ingat. Jadi kata ulama, ingat maksilah qasirah, ingat ayat kursi. Di dalamnya ada berapa? Dan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak patutlah kalau kita tak hafal ayat kursi sampai hari ni tuan-tuan ya. Dan kalau boleh paling kurang tuan-tuan, setiap hari paling kurang 5 kali mesti baca ayat kursi. Kat mana Ustaz? Selepas solat fardu kita paling kurang 5 kali kita baca ya. Bacalah ayat kursi dan ajaklah anak cucu kita satu keluarga baca ayat kursi supaya rumah kita setidak-tidaknya tidak dimasuki oleh iblis dan syaitan. Sebab Nabi pernah sebut dalam satu hadis, rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah maka tidak akan dimasuki oleh iblis ataupun syaitan. Jadi rupa-rupanya ayat kursi ni berada dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Jadi kita nak baca satu surah Al-Baqarah, panjang lebar cerita tuan-tuan, tak mampu mungkin kita nak baca sampai habis. Jadi apa salahnya kalau kita baca ayat kursi, amalkan semasa berada di dalam rumah ataupun ketika nak keluar daripada rumah. Mudah-mudahan Allah jaga rumah kita, harta benda kita daripada perkara yang tidak elok berlaku. Okey, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, inilah dia. Ingat ayat kursi, ingat maksilah qasirah. Ada berapa? Ada 3. Bagus. Tuan-tuan perempuan, bagaimana dengan mat yang berikutnya? Selesai maksilah qasirah ya. Mudah-mudahan saat lagi kita baca Al-Quran, kita jumpalah maksilah qasirah. Seterusnya saya nak bawakan mat yang ke-9. Namanya maksilah tawilah. Ataupun disebut maksilah kubra. Maksilah apa tuan? Kubra pun boleh juga. Ya, ada setengah ulama sebut begitu. Jadi dia ada 2 nama lah, sama ada maksilah tawilah ataupun maksilah kubra. Dan perhatikan nota Ustaz, apakah huruf mat pada dia?
Sama juga macam tadilah, waw kecil atau ya kecil. Okey, huruf matnya dua, iaitu waw kecil atau ya kecil. Dan harakatnya berapa? 45 harakat dan berlakunya ketika bila? Wasal. Jadi rupa-rupanya mak silah qasirah dengan tawilah ni status mereka ni adik-beradik. Siapa abang, siapa adik? Sudah tentu yang ni abang, yang ni adik. Dan tuan-tuan puan, apa makna maksilah tawilah ataupun kubra semuanya ada dekat nota ustaz. Tu puan-puan sedia maklum ya. Yang penting kita tahu maksilah tawilah ni huruf matnya dua juga sama macam qasirah, waw dengan ya kecil. Manakala harakatnya lebih daripada qasirah tadi iaitu 45 harakat dan berlakunya ketika wasal. Seterusnya, bagaimana nak mengenal maksilah tawilah? Okey, untuk mengenal maksilah tawilah dia berbeza sedikit daripada maksilah qasirah. Di mana kita perlukan begini. Cara mengenalinya, tuan-tuan kena bahagikan dia kepada dua. Dua kalimah. Kat sini kalimah satu. Ini kalimah dua. Bila dengar, bila nampak kalimah satu, kalimah dua ni, tuan-tuan ingat mat apa sebelum ni? Mat jaiz mufasil. Kan diguna kalimah satu, kalimah dua. Dan ada ustaz khabar sebelum ni. Kenapa kalimah satu kanan, kalimah dua kiri? Yes, sebab kita baca Quran kanan ke kiri je. Jadi itu sebab kalimah satu kena kanan, kalimah kedua kena kiri. Kalau tuan-tuan baca ustaz, saya baca Quran kiri ke kanan. Sah bacaan tuan-tuan terbalik. Allahu Akbar. Tuan-tuan bila terbalik tak sah lah bacaan Quran kita. Kena baca kanan ke kiri ya. Tetapi kena ingat je, bila kita baca nombor ayat yang dalam bulatan tu, yang tu tuan-tuan kena baca kiri ke kanan. Jangan salah faham. Sekali lagi saya ulang. Kalau nak baca Quran, kena kanan ke kiri. Tapi kalau nak baca nombor ayat, kiri ke kanan. Alhamdulillah. Harap-harap puan-puan kenal lah nombor ayat ya. Baik, kalau tak kenal, tanya dengan kawan. Kalau kawan tak boleh jawab, tanya dengan ustaz. InsyaAllah. Jadi, nak mulakan cara nak mengenal maksilah tawilah, kena bagi dua kalimah. Okey, kita mulakan dengan kalimah pertama ni. Okey, tengok dalam nota ustaz. Pada kalimah pertama, ikutlah. Terdapat huruf mat. Waw kecil atau ya kecil. Di atasnya tanda pemanjang. Nampak ni? Pada kalimah pertama ni mesti ada huruf mat ni. Waw kecil atau ya kecil, di atasnya tanda pemanjang. Ini step yang pertama. Step yang kedua, masih lagi dalam kalimah pertama, ikut ustaz. Sebelum huruf mat, terdapat ha dhamir. Maknanya sebelum huruf mat waw kecil, ya kecil ni, mesti ada ha dhamir. Tengok ni. Ha dhamirnya macam maksilah qasirah juga. Kalau huruf matnya waw, ha dhamir mesti baris satu di depan. Kalau ya, ha dhamir mesti baris satu di bawah. Macam ni. Nampak tak lebih kurang sama macam maksilah qasirah? Tapi yang membezakan mereka ni adalah tanda pemanjang je. Kat sini ada tanda pemanjang, yang ni tak ada. Yang ni ada. Jadi sekarang ni kita tengah bincangkan maksilah tawilah ya. Okey, maknanya dekat sini ada berapa step? Ada dua step. Dua step ni mesti berada pada kalimah pertama. Sekali lagi saya ulang. Dalam kalimah pertama mesti ada apa mula-mula? Huruf mat. Waw kecil, ya kecil. Di atas huruf mat tu mesti ada tanda pemanjang. Kemudian step yang kedua, sebelum huruf mat mesti ada huruf apa ni? Ha dhamir, yang kepala zirapah dengan yang bulat. Dan pastikan ha dhamir itu ada baris lah, baru kita boleh baca. Kalau tak ada baris, maka tak boleh baca lah kalimah tersebut tuan-tuan ya. Okey, setakat ni berapa step? Dua step. Step yang ketiga. Okey, tengok dalam nota ustaz tu, step yang ketiga, selepas huruf mat mesti ada hamzah qata'. Selepas huruf mat mesti ada hamzah qata'. Tahu tak hamzah qata' macam mana rupanya? Kalau anak cucu tanya apa makna hamzah qata'? Hamzah qata'. Hamzah tu hamzah lah tuan-tuan. Qata' tu maknanya terputus atau terpisah. Itulah maknanya. Tetapi yang paling mustahak, macam mana rupa bentuk hamzah qata'? Alif ada hamzah di atas, atau alif ada hamzah di bawah, atau juga alif ada hamzah di atas. Begini. Tuan-tuan, inilah namanya hamzah apa je? Hamzah qata'. Dan biasanya kalau jumpa macam ni, biasanya dia ada baris tuan. Dia takkan kosong macam ni, dia mesti ada baris.
Kalau yang ni biasanya baris satu di atas, yang ni baris bawah, yang ni baris satu di depan. Jadi dipendekkan cerita, inilah namanya Hamzah kotak. Jadi step yang ketiga selepas huruf man ulang, mesti ada Hamzah kotak. Maknanya mesti ada salah satu bentuk ni lah pada tulisan nanti selepas huruf mad waw kecil atau ya kecil. Okey. Tuan-tuan, ada lagi ni sambungan dia. Tengok di bawah tu. Atau hamzah biasa yang ada alif. Okey, dalam Quran nanti kebanyakan yang kita jumpa banyaknya guna hamzah kotak, tetapi sekali-sekala ada juga ulama gunakan atau hamzah biasa yang ada alif. Macam mana rupanya? Rupanya begini je. Hamzah biasa begini. Ni, macam ni. Maknanya kalau tuan-tuan tak jumpa bentuk ini, maybe tuan-tuan jumpa bentuk begini. Ini namanya hamzah biasa yang ada alif. Tapi jangan risaulah tuan-tuan. Nanti dalam Quran banyaknya diguna hamzah kotak. Sekali-sekala je guna hamzah biasa yang ada alif. Jadi setakat ni ada berapa step dah? 3. Okey, step yang keempat. Step yang keempat apa dia? Kalimah itu diwasalkan. Diwasalkan. Sebut kalimah itu diwasalkan. Komplit, lengkap. 4 step nak jadi maksilah tawilah ataupun maksilah kubra. Mari kita tunjukkan contohnya. Tengok nota ustaz tu. Contoh sebelah kanan. Perkataan indahu illa. Okey, tengok ni. Indahu illa. Indahu illa. Okey, tuan-tuan. Rupa-rupanya ini dalam ayat kursi. Ini dalam ayat kursi. Tengok saya baca. Indahu illa. Sebut. Baik, mana kita tahu ni maksilah fawilah? Cuba tuan-tuan tengok. Dalam kalimah pertama mesti ada huruf mad. Huruf madnya waw kecil, betul? Di atasnya tanda pemanjang. Sebelumnya mesti ada ha dhamir, nampak? Kemudian selepas itu, selepas huruf mad mesti ada hamzah kotak. Nampak hamzah kotak dekat sini? Maka jadilah dia maksilah fawilah. Dan kena ingat, nak jadi maksilah fawilah kena salin 2 perkataan. Sebenarnya kalau tuan-tuan nak tahu, indahu ni kalimah 1. Illa ni kalimah 2. Dan saya pernah tanya dengan arwah tok guru saya. Tok, macam mana nak bezakan kalimah 1 dengan kalimah 2 sedangkan kita tak tahu makna ataupun tak belajar bahasa Arab? Maka arwah tok guru saya pesan, kamu jumpa tak hamzah kotak? Dalam ayat tu ada hamzah kotak tak? Kat mana? Illa. Maka kata arwah tok guru saya, disitulah bermulanya kalimah kedua. Kalau dah sini kalimah kedua ni, Ustaz tulis K2 ni kan, bermakna sebelumnya kalimah 1 lah. Bermakna berapa kalimah ni? 2 kalimah. Kalimah 1, kalimah 2. Maka cukup syarat untuk jadi maksilah tawilah. Tapi kena ingat, yang dibaca 4-5 harakat dekat mana? Pada kalimah pertama, pada hu tadilah. Sekali lagi saya tulis kat sini ya. Maksilah tawilah hanya berlaku pada kalimah 1. Maknanya tuan-tuan jangan pula pergi baca illa ni maksilah tawilah. Tuan-tuan yang baca 4-5 harakat dekat hu. Hu ni berada pada kalimah pertama. Cuba sekali lagi kita ulang. Indahu illa. Bagus. Tuan-tuan, apakah huruf mat yang diguna pakai kat situ? Waw kecil. Dulu ada pelajar salah faham. Bila Ustaz tanya, apakah huruf mat kat situ? Ha dhamir. Bila pula ha dhamir jadi huruf mat? Kadang-kadang pelajar salah faham. Ha dhamir sampai bila-bila dia bukan huruf mat. Huruf mat sama ada waw kecil atau ya kecil sahaja, tuan ya. Okey, tuan-tuan tahu tak indahu ni berada pada ayat kursi tau. Yang kita biasa baca setiap hari. Ada satu lagi kalimah dalam ayat kursi merujuk kepada maksilah tawilah, iaitu min ilmihi. Min ilmihi illa. Ini juga maksilah tawilah.
Cuba kita ulang perkataan ni. Min ilmihi illa, sebut. Siapa tahu kalimah kedua kat mana? Illa. Sebab apa kita nampak hamzah qatha. Ni, ini adalah kalimah kedua. Maka tuan-tuan buatlah catatan. Ni K2. Maka kalau dah tahu ni K2 sebelumnya tu, ini adalah kalimah satu. Maka gabungan dua kalimah ini, kata ulama, mewujudkan hukum namanya silah tawilah. Mari Ustaz baca sekali lagi, kita baca 4 harakat. Min ilmihi illa, sebut. Dan ingat pesan Ustaz, maksilah tawilah hanya berlaku pada kalimah satu. Tapi bila tuan-tuan baca, tuan-tuan kena salin 2 kalimah. Kena baca 2 kalimah. Tak boleh baca, Ustaz, saya nak baca min ilmihi, tak lengkap jawapan tuan-tuan. Dia kena baca dengan illa sekali. Sebab nak jadi maksilah tawilah kena ada hamzah, kena ada hamzah qatha. Okey, tuan-tuan tengok contoh yang lain pula dalam nota Ustaz tu. Nampak tak contoh sebelah kanan? Wajahahu ila. Bagus. Dekat mana yang kita kena baca 4-5 harakat? Dekat hu itulah. Yang ada waw kecil, sebelumnya ada hadhamir. Tuan-tuan pergi baca 4-5 harakat. Ustaz, saya degil, saya nak baca 2 je. Ustaz, boleh ke? Puan-puan, silakan baca 2, tapi hukum bacaan tuan-tuan makruh. Maknanya nanti kan, sebagai contoh perkataan indahu dengan min ilmihi. Kadang-kadang kita baca ayat kursi laju, tuan-tuan. Hari ni depan Ustaz ni baca elok, je 4-5 harakat. Bila balik rumah nanti, tak ada siapa lah Ustaz. Saya baca 2 harakat. Maka bacaan tuan-puan, kata ulama, sah. Tetapi hukumnya makruh. Sebab tuan-tuan meletakkan harakat yang tidak kena dengan hukum tajwidnya. Sepatutnya hukumnya apa je? Maksilah tawilah. Jadi kena baca berapa harakat? Siapa yang kabur 4-5 harakat? Ulama-ulama Quran. Kalau kita tak nak ikut ulama, tuan-tuan perempuan nak ikut siapa lagi tuan-tuan? Ustaz, saya nak ikut mazhab saya sendiri. Tak sah bacaan. Tuan-tuan kena baca Quran ikut qiraat yang telah ditetapkan oleh para ulama. Tuan-tuan, rupa-rupanya ulama Quran dengan ulama yang kita berpandukan ataupun kita melakukan ibadah, contohnya solat, puasa, sebagainya, yang kita kata sebut sebagai mazhab kan, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hambali, Hanafi dan Maliki, sebenarnya berbeza dengan ulama-ulama Quran. Kalau tuan-tuan nak tahu, hari ini kita baca Quran ikut ulama siapa? Siapa nama ulama yang kita ikut bacaannya? Dan tuan-tuan jangan pula kabur, Ustaz, saya baca Quran ikut Ustaz Dino. Memanglah ikut saya tuan-tuan dalam kelas, tapi saya bukan ulama, saya hanya guru biasa saja tuan-tuan. Dengar molek-molek. Kalau ditanya oleh anak cucu, siapakah ulama yang menjadi pegangan kepada bacaannya? Jawapannya ini tuan. Okey, dengar. Kalau orang tanya, kita ni ikut baca Quran ikut siapa? Jawab begini. Qiraat Imam Asim. Riwayat Imam Habs. Tariq Asy-Syatibiyah. Dah belajar belum ni dulu? Ada Ustaz ajar kan, tapi al-maklum dah lupa dah Ustaz. Allahu Akbar. Sekali lagi diulang ya. Tuan-tuan, jangan lupa 3 nama ulama ni. Mana tahu di hari kiamat nanti dalam syurga, kalau masuk syurga lagi tuan-tuan, jumpa dengan mereka ni tuan-tuan. Mana dah tahu rezeki kita. Jadi, siapakah ulama qiraat kita? Jawabnya Imam Asim. Kita ikut riwayat siapa? Imam Habs. Tariq siapa? Asy-Syatibiyah. Ketiga-tiga nama yang saya gariskan ini adalah nama-nama para ulama yang hidup pada zaman sahabat-sahabat Nabi. Dan mereka ni semua Al-Kisahnya belajar dengan sahabat-sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi belajar dengan siapa? Dengan Nabi kita lah. Sudah tentu ilmu mereka ni cukup hebat, cukup tinggi tuan-tuan. Jadi kita kena tahu siapakah pegangan ataupun panduan kepada bacaan Quran kita. Siapa ulama Quran kita? Imam Asim, qiraat Imam Asim, riwayat Imam Habs dan Tariq Asy-Syatibiyah. Okey, tuan-tuan, kembali kepada nota kita maksilah tawilah tadi. Okey, contoh yang lain sebelah kiri. Tuan-tuan tengok sebelah kiri, contoh yang kedua. Min ba'dihi abadan.
Kat mana kita kena baca 45 harakat puan? Dekat hi tu, pandai. Di situlah maksilah tawilah kena baca 45. Baik, satu lagi. Bi ahlihi anasa. Supaya juga dekat hi tu kita baca 45. Tapi kan, yang membezakan bi ahlihi anasa dengan contoh-contoh yang lain, apa tahu? Penggunaan hamzah biasa. Puan-puan perasan tak? Kalau contoh yang lain tadi, lepas huruf mat, dia guna hamzah kotak. Ni, dia guna hamzah kotak. Tapi contoh yang terakhir tadi, bi ahlihi anasa, selepas huruf mat, dia guna hamzah apa? Biasa yang ada alif. Perempuan, inilah contoh yang jarang-jarang kita jumpa dalam Quran. Jangan risau. Biasanya kita akan jumpa contoh yang 4 di atas tadilah. Okey. Apapun kesimpulannya, dalam ayat kursi, perhatian, dalam ayat kursi ada berapakah maksilah tawilah? Ayat kursi ada 2 maksilah tawilah. Apakah 2 itu? Jawapannya seperti mana yang Ustaz tulis dekat whiteboard ini. Tengok ni. Indahu illa. Lagi satu. Min ilmihi illa. Bukankah kedua-duanya berada pada ayat kursi? Jadi kesimpulannya, bila kita ditanya oleh anak cucu, dalam ayat kursi ada berapa maksilah qasirah? 3. Tawilah? Alhamdulillah. Dan sebelum kita tutup cerita maksilah tawilah ni, Ustaz nak ingatkan ya, jika wakaf pada kalimah satu, maka tiada mat. Ambil perhatian. Jika wakaf pada kalimah satu. Faham tak ayat Ustaz ni? Ni kan 2 kalimah. Kalau berhenti pada kalimah pertama, ni kata ulama, automatik tak ada hukum mat apa-apa. Contohnya, indahu. Tadi kita baca gitu kan? Kita baca 45. Tapi kalau berhenti, dengar. Indah. Sebut. Begitu juga dengan ini. Min ilmihi. Kalau berhenti? Pandai. Pandaian, kepandaian tuan-tuan perempuan harap-harapnya berkekalan lah sampai bila-bila insya-Allah. Tapi al-maklumlah minggu ni ingat, minggu depan belum tentu ingat. Jadi kalau nak bagi ingat selalu ni, tuan-tuan tak boleh berpisah dengan guru. Tuan-tuan hidup kita kena ada cikgu, kena ada guru. Tak kisahlah macam mana cara belajar pun, tuan-tuan kena ada guru sebagai panduan kepada bacaan Quran. Sebab apa? Ingatan kita tak berapa lama tuan-tuan. Kadang-kadang ingat, mampu ingat, alhamdulillah. Kalau tak mampu ingat, maka tuan-tuan kena cari ustaz untuk ingatkan. Jadi faham tak ayat ustaz ni? Jika wakaf pada kalimah satu, maka automatik tak ada hukuman. Cuba kita praktikkan dalam bacaan. Andai katalah, okey, puan-puan tengok yang nonton ustaz ni. Indahu, kalau nak berhenti jadi apa? Oi, pandai. Wajahahu, berhenti jadi apa? Ilmihi, berhenti jadi apa? Min ba'dihi, berhenti jadi apa? Bi ahlihi. Ui, pandai. Dan apakah hukum yang tuan-tuan baca tadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa jadi masalah pula? Tuan-tuan baca tadi tak ada mat apa-apa. Mana rotan ustaz? Allahu Akbar. Tuan-tuan, tolong bagi peringat diri masing-masing. Dan tuan-tuan duk baca tadi tak ada hukum mat. Habis tu ustaz tanya tadi apa hukum mat? Saja saya nak uji tuan-tuan. Jawapannya yang tuan-tuan baca tadi ada mat tak? Tak ada mat. Yang ustaz baca? Mat apa? Mat silah tawilah. Alhamdulillah. Ustaz mujulah kita ada kelas hari ni. Maka baru kami faham ustaz. Rupa-rupanya maksilah tawilah ni kena baca 2 kalimah dan berlakunya ketika wasal. Kalau tuan-tuan berhenti pada kalimah pertama, automatik tiadalah hukum mat pada dia. Mujurlah ustaz buat soal jawab tadi ya. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat kepahaman yang baik insya-Allah. Okey, marilah kita baca Quran insya-Allah. Saya yakin dalam bacaan kita nanti jumpa maksilah qasirah maupun tawilah. Silakan, surah apa yang kita baca hari ini? Surah
Surah Al-Anfal. Jilid yang keempat ya. Tuan-tuan puan, kita sudah masuk jilid yang keempat ya. Surah Al-Anfal ayat berapa? Ayat 88? 54. Okey, baik. Ayat 54, kadak bi'ali fir'auna. Betul? Atas sekali. Muka surat yang ke-6, jilid Quran kita ni jilid yang keempat, muka surat yang ke-6, ayatnya 54. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan, kita sudah berada pada juzuk yang ke-10 bacaan Quran kita. Alhamdulillah. Dan saya yakin satu hari nanti tuan-tuan perempuan semua akan dapat khatam Quran bersama dengan saya. InsyaAllah. Amin. Tuan-tuan silakan ya, ayat 54 surah Al-Anfal. Okey tadi. Sambil-sambil baca ni, sambil-sambil tu tengok le maksilah qasirah dengan tawilah ada tak dalam bacaan. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, kita bincangkan hukum lain ya tuan-tuan. Okey tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم bagus. فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. Perhatikan semula ayat tadi. Jumpa tak maksilah qasirah maupun tawilah? Kenapa tak ada? Tak cukup syarat ataupun tidak ada hadamir ataupun tidak jumpa huruf mat waw kecil atau ya kecil kat situ kan? Mana ada huruf mat waw kecil ya kecil, maka tidak adalah maksilah qasirah maupun tawilah pada dia. Inna syarrad dawabi 'indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Puan, nampak tak nama Allah? Dekat mana? Indallahi. Nampak nama Allah? Baik, nama Allah kebiasaannya dieja dengan ejaan begini. Ni, alif, lam, lam, ha. Jadi kat sini kan ada ha tau. Adakah ha yang kat sini ni, kepala zirapah ni, adakah disebut maksilah? Kenapa tidak? Perempuan ni semua tak cukup syarat. Jawablah tak ada huruf mat. Mana ada huruf mat kat situ? Memanglah betul tak cukup syarat. Apa yang tak cukup syaratnya? Jawabnya tak ada huruf mat dekat sini dia. Jadi nak jadi hukum mat dia kena ada huruf mat. Jadi puan-puan, hi ni kalau puan-puan baca wasal, cuba ikut. Allahi. Kadang-kadang kita jumpa Allahu, tak kisahlah. Yang penting dekat sini hi kat sini jangan dibaca panjang. Jangan Allahi. 2 rakaat tak boleh tuan-tuan. Sebab dia bukan maksilah qasirah maupun tawilah. Maknanya di sini nama Allah dekat tempat yang saya gariskan ni tidak ada mat. Senang aja jawapannya, tiada mat. Habis cerita. Tak ada mat apa-apa. Jangan tuan-tuan
sebut dengan bacaan panjang. Yang panjang pada kalimah Allah adalah di tengah, bukannya di hujung. Kat mana Ji panjang? Allah, Allah. Lam tu yang panjang. Cuba sebut. Allahi. Adakah hi panjang? Tak. Hi tu tak ada mat apa-apa. Yang panjang kat mana? Allah. Mat apa tu? Mat apa tu? Apa-apa jangan jadi mat senyap. Itu namanya mat asli. Ustaz dah hajar dah sebelum ni ya. Jadi tuan-tuan kena ingat ya, nama Allah tak kisahlah. Allahi ke, Allahu ke, Allaha ke, yang mustahak di situ ha dhamir yang perempuan nampak kepala zirafah tu tidak ada hukuman apa-apa melainkan pada Allah saja ada man asli padanya. Okey, sambung. Ayat yang ke-56. Alladzina 'ahadta minhum thumma yanquduna 'ahdahum. Stop kat situ, ghostan balik. Thumma yanquduna 'ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun. Ada tak maksilah qasirah maupun tawilah? Perempuan, antara maksilah qasirah dengan tawilah, yang mana agak-agaknya lebih banyak? Qasirah. Qasirah lebih banyak daripada tawilah, ya. Tetapi tuan-tuan perempuan kadang-kadang berdepend, bergantung pada ayat yang kita baca. Kadang-kadang jumpa, kadang-kadang tak jumpa, ya. Tak apa, setakat ni belum jumpa lagi, sambung. Fa imma tathqafannahum fil harbi fasharrid bihim. فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. Pun tak ada maksilah. Sambung. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanah فانبذ إليهم على سواء. Nampak tak sawak ni oleh kerana maksilah tak ada. Ustaz nak tanya mak lain lah perempuan, terutamanya mak yang sebelum ni kita dah belajar. Perempuan perasan tak kalimah sawak yang kita berhenti tadi? Cluenya dalam kalimah tu lepas huruf mat ada hamzah biasa. Mat apa tu? Mat wajib mutasil. Kalau perempuan selalu dengar kuliah ustaz, ustaz akan selalu ulang statement yang sama supaya tuan-tuan sentiasa ingat bahawa ini adalah maksilah, mat wajib mutasil. Kenapa tak boleh jadi maksilah ustaz? Sebab tidak ada huruf mat waw kecil atau ya kecil, dan dalam kalimah tadi sawain tidak ada pula huruf ha dhamir. Ingat, maksilah qasirah dengan tawilah sentiasa guna ha dhamir. Berbeza dengan mak wajib ataupun mak jaiz. Jadi dekat sini lebih kepada mak wajib, ya. Inna Allah la yuhibbul khainin. Nampak tak innallaha? Nampak ha kat situ? Walaupun ada ha dhamir, tapi dia bukan maksilah. Ataupun kesimpulannya tak ada mat apa-apa pada ha tu. Maka ha tu pergi baca pendek. Yang kita baca panjang pada innallah. Allah tu baca panjang. Tapi kalau ha pendek aja. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا. إنهم لا يعجزون.
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم baru jumpa satu maksilah qasirah. Mana? Bihi. Maka nanti bila tuan-tuan nak tunjuk contoh, kena baca bihi. Sebut? Dulu kan ada pelajar bagi contoh simple benar tuan-tuan. Dia bagi contoh apa tahu? Hi saja kat saya tuan-tuan. Kalau hi saja tak tahulah maknanya apa. Kalau bihi tu ada makna yang lengkap tuan-tuan. Jadi tuan-tuan jangan suka hati kita kerat ataupun potong kalimat tersebut. Dah lah pendek bihi. Tuan-tuan bagi kat ustaz hi saja. Maka tuan-tuan jawapan kita tidak sempurna dari segi makna ya. Jadi tuan-tuan paling kurang kita baca apa? Bihi, baru jadi maksilah qasirah. Tapi kena ingat maksilah qasirah mahupun tawilah mesti berlaku dalam keadaan wasal sahaja. Okey, teruskan. Wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Nahumullahu ya'lamuhum. Pandai. Ustaz, kalau kami nak berhenti, la ta'lamunahumu macam mana? Kalau berhenti kat situ, la ta'lamunahum. Ikut? Kalau nak berhentilah, boleh, tak ada masalah. Tapi tadi Ustaz sambung kan? Bila sambung, la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Baru berhenti kat situ ya. Okey, sambung. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ Perhatikan, kita ni banyak jumpa nama Allah tuan-tuan, sama ada wasal atau wakaf. Tapi kali ini fi sabilillah, nama Allah tu diwakafkan. Kata ulama, mat yang kamu kena baca adalah mat arid li sukun. Mat apa puan? Mat arid sukun. Dah belajar, dah ulang kaji, dah lulu periksa pun dengan ustaz. Alhamdulillah. Tapi kena ingat, nama Allah juga boleh dibaca wasal. Tadi wakaf, fi sabilillah, wakaf. Mat arid li sukun. Tapi kalau wasal, mat asli, bacalah 2 harakat. Dan tuan-tuan perempuan, rupa-rupanya setiap kali kita takbir Allahu Akbar, itulah namanya mat asli. Pergi baca 2 harakat. Ustaz, kalau saya baca lebih 2-3 harakat, Ustaz macam mana? Hukum bacaannya makruh, sebaik-baiknya biarlah 2 harakat. Tapi kalau lebih sikit dimaafkan, yang makruh tadi telajak lebih. Contohnya Allahu Akbar, panjang sangat, perempuan lebih pada 2 harakat, maka bacaan kita tadi solat kita sah. Cuma hukum bacaan kita makruh tuan-tuan sebab melebihkan harakat. Sedangkan kita tahu mat situ adalah mat asli. Ya, mat asli ketika wasal, ketika wakaf mat arid li sukun. Sambung. Yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Rezeki perempuan jumpa lagi nama Allah, tapi kali ini diwakafkan. Maka ni namanya mat arid li sukun. Sebut. Maka harakatnya boleh pilih lah. 2 boleh, 4 boleh, 6 harakat pun boleh. Pilih mana-mana yang berkenan dan kemampuan, ikut kemampuan kita. Innahu huwas sami'ul alim.
Bukankah innahu maksilah? Maksilah apa? Qasirah, pandai. Tapi kalau ada orang sebut maksilah sugra, apa pula salah pula? Betul, boleh juga tuan-tuan. Jangan kata salah tuan-tuan. Sebab apa? Hukum mak ni kadang-kadang sampai 2-3 nama. Macam mak asli lah dulu. Ingat tak kita belajar mula-mula dulu? Mak asli dia ada nama lain tau. Siapa ingat? Mak tabi' apa tabi' pula. Tabi'i perempuan ni. Mat tabi'i. Mat asli juga disebut mat tabi'i. Ya? Tapi nama glamournya mat asli. Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah. Jumpa lagi nama Allah diwakafkan. Maka kita ingat tadi mat apa? Arik le sokong. Pergi baca 246. Pandai. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Apakah mat yang kita baca tadi? Binasrihi. Masihlah kasrah. Pandai. Ni kalau banyak-banyak kali Ustaz tanya benda yang sama, lama-lama kita faham tuan-tuan. InsyaAllah. Wa allafa baina qulubihim. Law anfaqta ma fil ardi jami'an. ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم Baik, tak ada lagi dah maksilah qasirah maupun tawilah. Tawilah tak jumpa-jumpa lagi tuan-tuan. Qasirah dah 4-5 tempat kita jumpa tadi kan. Okey, cuba tengok nama Allah ni. Walakinnallaha. Sebut. Bukankah nama Allah tidak dibaca wasal? Maka mat yang layak pada dia mat asli aja. Pandai. Maka tuan-tuan pilih baca 2 harakat. Jangan terlajak 4-5 harakat. Tapi kalau terlajak juga, sah bacaan kita cuma bersifat makro. Ya, sebab melebihkan harakat. Sambung lagi sikit. Innahu azizun hakim. Nampak tak? Innahu. Maka confirm mat apa? Silah qasirah. Pandai. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Oh ya, ingat tak mat sebelum ni? Sebelum kita masuk mat silah hari ni kan, puan-puan ingat tak ada Ustaz ajar mat jaiz munfasil yang berlaku pada kata seruan. Kata seruan ni dalam Quran kalimahnya itu je, diulang-ulang banyak kali lah. Contohnya dalam ayat tadi, ya ayyuha. Ini kata seruan lah. Apa maknanya ya ayyuha? Wahai, wahai lah. Wahai orang, ataupun kat sini ya ayuhan nabi, wahai nabi. Ya. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Jadi ni kata seruan. Kata ulama, cuba sambung ayat ustaz kalau puan masih ingat lagi yang apa ustaz ajar. Kata seruan ini ditulis dalam satu kalimah, tetapi dibaca dalam 2 kalimah. Maka kalau dah 2 kalimah, mat apa jawapannya? Ya ayyuha. Mat jaiz munfasil. Maka sat lagi ataupun sampai bila-bila tuan-tuan pergi bacalah 4 atau 5 harakat pada dia. Sambung lagi. Ya
ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. Okey, Mak Silah ada lagi tak? Mak Silah. Tak ada dah. Tapi Mak Malin banyak ustaz. Cuma ustaz tak tanya je. Okey, tak apa. Puan-puan perasan tak perkataan mi'atain? Ikut dah pandai. Mat apa tu? Matlin. Kat mana matlinnya? Pada hujung kalimah tadi, iaitu tain. Itu namanya matlin. Dan rupa-rupanya matlin, satu-satunya mat yang menunjukkan tanda mati pada huruf mat dia. Betul tak? Puan-puan perhatikan mi'atain kan ada ya tu. Nampak mati, maka inilah satu-satunya mat dalam dunia yang tunjuk tanda mati pada dia. Manakala mat-mat yang lain, dia bertanda mati tapi matinya tak nampak. Itu mat-mat lain dah. Tapi kalau matlin dia tunjuk tanda mati pada dia. Okey, sambung. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfa. Okey, insya-Allah sampai masanya nanti saya akan ingatkan balik tanda bulat kecil. Nampak tak dekat mi'atun tadi? Mi'atun. Dan sebelumnya yang kita wakaf bawah yang bawah tadi mi'atain, ada tanda alif ziyadah, mi'atun pun ada alif ziyadah yang ada bulat kecil. Ini di bawah tajuk tanda-tanda bacaan yang tuan-tuan akan ulang kaji satu hari nanti dengan ustaz, ya. Baik, tuan-tuan puan, kita gostan balik. Yaghlibu alfam من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. Baik, ayat berikutnya ayat 66. Puan-puan nak baca macam mana tu? Sekali lagi? Okey, tak apa. Biar saya tunjukkan cara bacaannya. Bacaannya begini je. Senang je. Tengok. Al-ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum dha'fan. Puan-puan, al-ana maknanya dekat situ huruf yang mula-mulanya huruf apa? Hamzah wasal. Hamzah wasal ni macam biasalah kita jumpa dalam Quran memang tak ada baris. Jadi siapa yang nak menentukan baris pada dia? Itu yang nak baca sat lagi. Jadi tuan-tuan kata ulama, hamzah wasal tu kamu baca dengan baris satu di atas. Sebab ni tergolong dalam kata nama ataupun isim. Mana ustaz tahu isim? Sebab selepas kita baca baris atas pada hamzah wasal, nampak tak lam tu mati, maka gabungan hamzah wasal dengan lam mati itu mewujudkan satu hukum namanya alif lam qamariyah. Sebut? Itu hukum tajwid tahap 1 dulu yang kita dah ulang kaji. Jadi puan-puan, itu sebab kita kena baca al-ana. Jangan panjang tau. Al-a. Yang panjang pada a. Yang a tu di tengah-tengah nampak hamzah tak? Itu namanya mad B. Mad B mat apa? Mat badan. Mat B tu mat badan. Mana ada mat B lain perempuan. Mat badan. Jadi senang je bacaannya. Al-ana. Sebut? A tu 2 harakat. Yang lain semua pendek belaka. Okey, sekali lagi dia ulang. Al-ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum dha'fa.
فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ. Kalimah mi'atain ni baru tadi kita baca juga ya. Maka puan-puan ini namanya maklin. Mat apa puan? Maklin, mat lembut ya. Dekat sebab apa? Sebab nampak huruf ia mati dekat situ. Maka ini disebut sebagai maklin ya. Sambung. Dan setakat ini mat silah jumpa lagi tak? Tak jumpa-jumpa lagi. Tak apa, teruskan. Wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfain biiznillah. Wallahu ma'as sabirin. Ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra. Alhamdulillah. Baru jumpa maksilah tawilah. Mana? Lahu asra. Pastikan lahu tu baca 4 atau 5 harakat. Baru betul kaedah maksilah tawilahnya pada kalimah tersebut. Ya. Tapi kena ingat, maksilah tawilah mesti berlaku dalam 2 kalimah. Maksud ustaz, puan-puan kena baca, kena salin lahu bersama dengan asra. Baru jadi maksilah tawilah. Hatta yuthkhina fil ard. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Wallahu azizun hakim. Maknanya banyak-banyak ayat Quran yang kita baca tadi jumpa satu jugalah maksilah tawilah tadi ya. Tapi sebelum tu kebanyakannya maksilah qasirah. Sambung sebelah. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima. Fima kalau berhenti 2 harakat aja. Tapi kalau sambung, nafas ada lagi nak sambung, puan-puan kena baca 4-5 harakat ya. Dostan balik. Lamassakum fima akhadtum azabun azim. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى Nampak tak di awal ayat tadi ya ayyuha? Maka dia tergolong dalam kata seru. Setiap kata seru confirm
Jaiz munfasil. Okey, berhenti kat sana. Sambung. Iya'lamillahu fi qulubikum khaira. Yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum. Wallahu ghafurur rahim. Nampaknya tak jumpa lagi dah maksilah qasirah. Tak apa, teruskan. Wa in yuridu khiyanataka faqad khanu Allah min qabl. Min qabl. Dia ada qalqalah dan jangan lupa di hujung tu ada huruf lam ya. Dan qalqalah yang kita baca namanya qalqalah sughra aja. Qalqalah sederhana ya. Faqad khanu Allah min qablu fa amkana minhum. Wallahu alimun hakim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله Bukankah nama Allah diwakafkan, maka mat yang dibaca mat arid li sukun. Kenapa mat asli pula? Mat arid li sukun tuan-tuan ya. Kecuali kalau kita wasal baru mat asli ya pada kalimah Allah. Walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Okey, Ustaz nak ingatkan perkataan walladzina awaw wa nasaru. Waw wa nasaru jangan dengung. Ustaz ada waw sabdu tu Ustaz? Bukankah ini idgham ma'al ghunnah? Bukan. Ini bukan idgham ma'al ghunnah sebab dia tak ada nun mati atau tanwin. Jadi tuan-tuan jangan keliru. Ini hukum namanya idgham mislain ataupun mutamassilain. Dua huruf yang sama berjumpa dan tidak berdengung padanya. Cuba ulang perkataan awaw wa nasaru. Takutlah mana tahu ada yang baca wow, sedap kat situ nak dengung perempuan. Tak boleh perempuan ya, tak boleh dengung. Sebab apa? Hukumnya idgham mislain ataupun mutamassilain sahaja. Okey, tak apa kita teruskan. Walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim lakum min walayatihim. Yang ni baru dengung. Min walayatihim. Yang ni baru dengung. Idgham ma'al ghunnah sebab ada nun mati jumpa waw. Yang di atas tadi tak ada nun mati, tak ada tanwin. Jadi tuan-tuan tidak boleh dengung ya. Berhati-hati ketika baca. Okey, Gostan. Ma lakum min walayatihim min syai'in hatta
حتى يهاجروا. Berhenti kat situ. Wa inistansarukum fid din fa'alaikumun nasr. Berhenti. Fa'alaikumun nasru illa ala qawmin bainakum wa bainahum mithaq. Wa bainahum mithaq. Ulang. Mithaq. Jangan alang-alang bunyi kok tadi tu sebab hukumnya qalqalah kubra. Qalqalah apa puan? Kubra. Dan kebetulan ada mat kat ujung tadi tahu namanya mat arid lesokun. Dulu ada pelajar jawab mat apa tahu? Mat qalqalah. Bila masa ada mat qalqalah dalam Quran tuan-tuan. Tak ada mat qalqalah. Qalqalah dengan hukum mat adalah dua hukum yang berbeza ya. Wallahu bima ta'maluna basir. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. Sambung. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Perasan tak? Tak ada mat silah lagi. Perasan? Itu sebab Ustaz tak soal jawab. Sebab tak ada lagi dah mat silah tawilah maupun qasirah. Sambung. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ Sambung lagi. وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. Sekali lagi Ustaz ingatkan, perkataan walladzina awaw wa nasaru tidak boleh dengung. Sebab tidak melibatkan nun mati atau tanwin dekat situ ya. Jadi sambung lagi. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ
Innallaha bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, tamatlah sudah surah apa tadi? Al-Anfal. Kemudian minggu depan masuklah surah yang baru, namanya surah At-Taubah. Dan ada beberapa perkara yang perlu Ustaz ceritakan tentang surah At-Taubah. Kenapa tak boleh baca bismillah di awal surahnya? Jawapannya minggu hadapan insya-Allah. Dan jangan lupa datang lagi minggu depan untuk kita sambung kepada hukum mat yang berikutnya. Lepas mat silah qasirah dengan tawilah, mat apa lagi tu? Mat tamkin insya-Allah. Jumpa lagi di hari dia waktu yang sama, dan doalah sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi menjadi asbab kepada masuknya syurga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti insya-Allah. Amin, mudah-mudahan. Baik tuan-tuan, mari kita sudahi kuliah dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.